Okey, Assalamualaikum anak murid. Okey. So, hari ni kita akan belajar topik baru okey dalam silibus kita. Okey, jadi sebelum tu tengok ni cikgu ada bawa cikgu ada tampalkan beberapa bentuk ni. Kamu boleh ingat tak dulu kamu pernah belajar bentuk-bentuk ni? Maaflah tak cantik sikit. Okey, Hanis, kamu boleh bagi tahu tak ini nama dia apa bentuk dia ni? Segi empat sama. Okey, yang ni? Segitiga. Okey, yang ni? Segi empat tepat. Okey, pandai. Kamu belajar darjah berapa segi empat ni? Darjah satu lagi. Okey, ni adalah segi empat. Sama. Okey. Yang ni adalah segi Tiga. tiga. Yang ni adalah segi empat. Tepat. Tepat. Pandai. Okey. Alright. So, jadinya okey. Kita nak tahu panjang sisi setiap bentuk ni. Macam mana kita nak buat? Kita nak tahu panjang setiap bentuk ni. Macam mana kita nak buat? Posisi. Ukur. Okey, pandai. Okey, kalau kita nak ukur tu macam mana kita nak ukur? Kita nak ukur dengan apa? Pembaris. Pandai. Kita guna pembaris. Jadi hari ni cikgu bawa juga pembaris untuk kamu ukur dan okey, untuk kamu ukur lah bentuk-bentuk ni. So, cikgu nak kamu ukur bentuk-bentuk ni dulu berapa sisi dia. Boleh? Boleh? Okey, kamu ukur dulu. Lepas tu lepas ni bagi tahu cikgu berapa yang kamu dapat. Ni buat kat kaki ni kan cikgu. Kamu tengok apa tu? Ukur? Okey, ukur satu sana. Yang tu siap kat sini. Sentimeter. Ikut pembaris tu. Sama je cikgu kan? Tepi tu. Sama. Betul? Sama. Ya, betul. Cuba tambah semua ada tiga-tiga tu dapat berapa? 49. Di mana ni? Tu je mana ke? Tu je jauh ke mana pun tak apa. Cikgu yang ni pula. Okey, dah siap ukur. Ukur panjang sisi tu dah siap ukur dah. Okey, berapa Hanis? Segi empat sama berapa jumlah keempat-empat sisi ni? 69.4. 69.4 centimeter. Kamu guna pembaris sentimeter kan? Okey, segitiga berapa? 4.9 cm. Berapa? 49 cm. 49 centimeter. Okey, segi empat tepat berapa? Segi empat sama tepat. 59.8. 59.8. Okey. Kamu boleh bagi tahu tak cikgu yang ukur segi empat sama yang ni? Boleh bagi tahu tak cikgu berapa jumlah dia? Yang ni. Saya ukur dapat 20. 20. Okey, 20 cm. Yang tepi ni berapa?
14.7. 14.7 tepi ni. No. Yang ni yang tepi. Itu 14.7. Okey, 14.7. Yang ni pun mesti 20 kan? Yang bawah ni 20. Jadi untuk dapatkan nilai ni kamu buat macam mana? Tambah. Kamu tambah. Okey, semua maknanya 20 tambah 14.7 tambah 14.7 tambah 20. Jadi dapatlah 69.4. So kamu nampak tak apa yang kita nak belajar hari ni? Nampak tak? So hari ni jadinya kita nak belajar apa hari ni? Cari perimeter. Pandai. So hari ini kita akan belajar perimeter. Okey, hari ini kita akan belajar perimeter gabungan beberapa bentuk 2D. Tapi kita fokus hari ini gabungan dua bentuk sajalah. Tapi yang cikgu bagi untuk kamu, initial idea untuk kamu ni adalah satu bentuk 2D sahaja. Okey, untuk senang kamu kira lah. Okey, lepas ni kita akan pergi lebih mendalam lah. Kita nak belajar ni hari ni dia kan. Okey, adalah perimeter. Okey, perimeter ni apa maksud dia perimeter ni? Ukur keliling. Pandai. Ukur keliling bentuk yang tertutup. Okey. Kejap cikgu nak bagi beberapa situasi lah untuk kamu. Situasi untuk kamu, okey. Okey. Cikgu tanya. Anda hendak memagar kawasan rumah anda bagi mengelak lembu masuk ke kawasan rumah anda. Okey, untuk memagar kawasan rumah anda tu, bentuk apa yang sesuai? Lepas tu, di mana nak pagar rumah tu? Okey, contohnya ni rumah kamu. Okey, inilah rumah kamu kan? Okey, ni depan dia lah apa semua. Okey. Lepas tu, bolehkah kita pagar dia dalam rumah? Tak boleh kan? Jadi di mana kita nak pagar? Luar rumah. Di luar rumah. Okey. Sebelum nak pagar tu kita kena tahu apa dia? Tahu ukuran. Pandai. Okay, sebelum kita nak pagar tu kita kena tahu ukuran sisi pagar rumah kita tu dulu, barulah tertutup. Okey, sebelum kita nak pagar kawasan rumah kita tu kita kena tahu dulu nak pagar dekat mana. Okey, nak pagar dekat mana. Lepas tu ukuran pagar tu, nak beli simen, nak beli apa semua tu, berapa panjang yang kita nak pagar kan. Lepas tu mana boleh pagar dekat dalam kan. Okey, jadi ni cikgu bawa juga benang sebenarnya. Benang ni adalah untuk kamu ukur kalau contohnya rajah yang macam ada macam ni. Macam tu. So kita guna benang lah kan untuk ukur rajah macam tu. Kalau nak guna pembaris tak boleh sebab pembaris dia straight je. So benang bolehlah daripada titik ni. Daripada titik ni ke titik ni. Okey, yang ni ke satu lagi adalah contohnya macam ni. Kamu bolehlah juga aplikasikan untuk subjek lain, bukan untuk subjek matematik je lah. Guna benang untuk ukur ni. Lepas tu daripada benang ni ukur. Lepas tu ambil ukur dekat atas pembaris pula. Okey. Alright. Okey, cikgu ada satu lagi situasi nak bagi kamu faham lah maksud perimeter ni. Okey, sekejap satu lagi situasi dia. Okey. Alright. Okey. Ada dua buah rumah bersebelahan. Okey, macam ni lah tulis contoh. Okey, ada dua buah rumah bersebelahan. Sarah dengan Ali. Mereka ni bercinta dan ingin berkahwin. Lepas tu setelah berkahwin, mereka ingin mencantumkan rumah mereka.
Bagaimanakah mereka nak cantumkan rumah mereka ni? Kena buang. Buang apa? Buang apa Anis? Dinding. Dinding mana nak buang? Tepi ni ke? Tengah. Tepi ni ke? Depan ke? Belakang ke? Kat mana nak buang dinding tu? Tengah. Tengah. Okay, so kita buang. Tak tengah. Buang yang ni lah sebab nak cantum kan. Bila dah kahwin tu nak cantum lah rumah menjadi besar sikit. So, itulah yang dinamakan perimeter. Sebenarnya, perimeter gabungan dua objek 2D. Maknanya apabila kamu nak ukur perimeter nanti, kamu tak perlu ukur dah yang dalam ni. Mungkin sekarang ni kalau kamu tak nampak lagi, tapi nanti latihan nanti kamu akan nampak. Nanti kamu confused. Yang ni cikgu, yang ni kena ukur ke cikgu? Yang ni lagi kamu ukur juga yang ni. Yang ni dah macam contoh situasi ni. Apabila dia cantum, yang ni dia tak kira dah lah. Kalau kamu nak buat pagar pun pagar luar ni je. Kalau sebelum berkahwin tu pagar lah dalam ni sekali. Macam tu. So, dia tak kira dalam ni. So, kalau perimeter ni dia ukur luar ni je. Macam ni lah. Cikgu bagi contoh. Contohnya kamu kamu belum berlari. Kamu belum berlari. Okay, kamu belum berlari. 4 kali 100, 4 kali 200 tu kan. Kamu start daripada sini, mesti kamu habis di sini juga kan. Tak ada kamu start daripada sini, habis kat sini, kat sini, kat sini. Tak ada kan. Dia mesti habis dekat sini juga macam kamu lumba lari tu lah. Jadinya itulah masuk perimeter. Iaitu, cikgu tulislah sini masuk perimeter ya. Perimeter. Okay, jumlah ukur apa tadi cikgu tulis tu? Jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, kamu boleh baca Anis. Cuba baca dekat cikgu. Cikgu nak dengar. Perimeter ialah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, pandai. Sebab itulah macam kalau kita belum berlari. Pelumba lari kan? Kita lumba lari. Mestilah kita start daripada sini dan habis di sini juga. Itulah yang dinamakan satu kawasan tertutup. Tidak boleh terbuka. Okey, kena kawasan tertutup. Maknanya macam kita buat tadi lah. Kalau yang ni pun kamu kena cari semua lah. Tak boleh tinggal satu sisi pun. Maknanya kalau segitiga macam ni, kamu nak cari panjang sisi dia semua. Okey, semua. Tak bolehlah kamu cari yang ni je. Dan lepas tu dia adalah kawasan tertutup. Okey, pandai. Okey, lepas tu kita boleh ukur dengan pembaris lah. Macam biasalah. Kita boleh ukur perimeter ni dengan pembaris. Benang ni lah. Kalau yang lengkuk-lengkuk macam cikgu cakap tadi, boleh guna benang. Dan boleh guna pembaris ni. Okey. Kamu faham kan situasi yang cikgu bagi tu? Cikgu. Faham Ada yang tak jelas tak tentang situasi tu? Jelas Okey, kalau kita nak pagar rumah pun kita kena tahu keluasan dia dulu. Barulah boleh pagar. Kalau tidak, tak boleh pagar. Macam itulah. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke latihan, cikgu nak tunjuk sikit video dekat kamu ya. Video tentang perimeter ni lah, supaya kamu seronok sikit nak belajar kartun-kartun ni kan. Okey. Jadi jom kita tengok video ni sikit ya. Okey, ni cikgu nak tunjuk satu video lah kepada kamu berkenaan dengan perimeter. Okey, jom kita tengok video ni dulu ya.
Maddie bercadang untuk memagar dan juga menanam rumput di tamannya. Berapakah panjang jaring yang diperlukan untuk membuat pagar di sekeliling taman tersebut? Berapa banyak rumput yang diperlukan untuk taman tersebut? Dalam matematik, kita memanggil panjang pagar sebagai perimeter. Luas merujuk kepada kawasan yang dilitupi oleh rumput. Mari kita ingat semula maksud perimeter. Anda mungkin ingat bahawa perimeter adalah jumlah ukuran panjang sekeliling satu bentuk dua dimensi atau panjang sepadan. Perimeter adalah hasil tambah panjang semua sisi. Unit untuk perimeter adalah sama dengan unit untuk sisi. Kadang-kala, mungkin agak rumit untuk mencari perimeter dalam kes seperti ini. Di sini, panjang dua sisi tidak diberi. Oleh itu, bagaimanakah kita mencari panjang sisi-sisi tersebut? Perhatikan dengan teliti dua sisi mencancang dengan panjang yang diketahui. Sekarang, bayangkan dua sisi mencancang tersebut dapat digerakkan ke sisi yang berlawanan. Sisi berlawanan adalah sisi yang kita tidak ketahui panjang. Dengan cara ini, anda dapat melihat bahawa panjang yang tertinggal adalah hasil tambah dua panjang mencancang tersebut, iaitu 0.5 meter tambah 1 meter. Dengan cara yang sama, panjang mengufuk ialah 2.5 meter tambah 0.5 meter sama dengan 3 meter. Sekarang, setelah mengetahui semua panjang sisi, kita hanya perlu menambah semua panjang untuk mendapatkan perimeter. Perimeter taman tersebut ialah 1.5 meter tambah 3 meter tambah 1 meter tambah 0.5 meter tambah 0.5 meter tambah 2.5 meter sama dengan 9 meter. Oleh itu, Maddie memerlukan 9 meter jaring untuk memasang pagar di sekeliling tamannya. Okey, macam mana, best ke tengok video tadi? Best. Okey, dah kamu lebih faham dah sikit kan tentang perimeter kan? Okey, cikgu terangkan sekali lagi ya. Perimeter ni adalah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Okey, so jadi sekarang ni objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menentukan perimeter. Mencari perimeter gabungan objek 2D. Maknanya 2D ni gabungan dua bentuk lah, bukan satu bentuk. Okey, tapi untuk okey, cikgu dah cakap tadi kan, untuk unit ukuran perimeter ni, unit ukuran perimeter adalah sentimeter. Sentimeter, jarang guna meter. Tapi biasanya sentimeter atau meter. Okey. Okey, so jadinya kita nak belajar gabungan bentuk 2D. Perimeter gabungan bentuk 2D sebab kamu dah darjah 5. So kamu macam kena gabung lah. Kalau dulu kamu belajar satu bentuk je. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita nak teruskan lagi lah, cikgu nak kukuhkan lagi kamu punya pemahaman yang lepas tu adalah cikgu bagi contoh satu ya. Okey. Cikgu bagi contoh satu, A, B, C, D. Okey. So kita nak cari perimeternya macam mana? Perimeternya macam mana nak buat? Ukur dulu. Tahu jumlah sisi tu. Okey. Okey, maknanya okey betul lah, kita ukur dulu. Okey, kita ukur dulu. Okey, tapi berdasarkan sini kalau kita nak cari perimeter adalah A Campur. tambah B tambah C tambah D. D. Pandai, dapatlah perimeter. Okey, ini untuk satu bentuk saja. Tapi ini adalah konsep yang apa? Konsep yang kamu kena pegang. Sampai mati kamu kena pegang konsep ni. Perimeter adalah jumlah. Okey, apabila dia kata jumlah,
Jumlah ni adalah apa? Jumlah ni kalau kita tahu jumlah ni adalah hasil tambah. Hasil tambah. Maknanya perimeter ni sangat senang. Perimeter ni adalah hasil tambah. Okey, hasil tambah. Hasil tambah panjang sisi yang mengelilingi Suatu kawasan tertutup. hasil tambah. Kalau dia kata hitung jumlah perimeter segi 4 sama ni, maknanya kamu kena tambah je. Ambil yang dekat luar ni, tambah je. A, B, C, D, tambah. Sebab itulah dia panggil Jumlah. Jumlah tu adalah tambah. Kamu kena kukuh yang tu. Sebab yang tu lah asas. Asas kena kukuh. Okey, sebab lepas ni kita akan belajar lagi cari luas. Isi padu sebelum ni. Luas ni kamu nak cari luas, kamu kena tahu perimeter dia dulu. Macam tu. So perimeter ni adalah jumlah. Jumlah ni just tambah saja. Apabila kalau masuk luas, nanti kamu adalah darab 1/2 kali panjang kali lebar, macam tu. Macam tu. Jadinya untuk perimeter ni just simple saja, bubuh dalam kepala tu, iaitu jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Berarti kena tambah semua. Okey. Cikgu bagi satu contoh lagi. Okey, ni lebih apa kata? Lebih ni lah sikit kan. Cikgu ajar yang senang-senang saja. Kita bagi yang susah sikit. Okey. A, B, C, D, E, F. Okey. Ini adalah gabungan dua bentuk 2D, iaitu segi 4 dengan segi 3. Okey. Jadinya. Apabila macam ni, perimeter kawasan ni, okey, macam mana Hanis cakap dekat saya? Okey, apa? First kali macam tadi. Dengan formula A tambah B. Okey, kita nak cari yang kita kena ukur start daripada mana? A dulu. Okey, lepas tu B tambah B. okey, lepas tu Tambah C. okey, lepas tu Tambah D. tambah D, A tambah B. tambah D, Tambah A tambah B tambah C. lepas tu macam mana? Ni, baca ni balik. Jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Jadi kat tengah. Maknanya di luar sahaja. Jadinya A. Okey, dah. Okey, lepas tu B. Okey, lepas tu C. Lepas tu D. Perlu ke D? Tak. Ingat tadi yang rumah Sarah dengan apa? Ali tu. Dia nak kahwin. Dia 2 buah rumah. Dia nak kahwin. Lepas tu dia nak gabung rumah tu. Apa tindakan dia? Buang yang tengah. Buang yang tengah ni. Jadi yang ni tak ambil dah. Betul tak? Betul. Okey, jadinya A tambah B tambah C tambah E tambah F. tambah F. Itulah yang kita nak belajar hari ni tu. Yang itulah kamu selalu confuse. Yang itulah. Maknanya kamu ambil juga yang ni. Ni markah dah apa panggil? Sayanglah, benda senang je. Tapi kalau kamu ambil D ni, habis salah. Jadinya A tambah B tambah C tambah E tambah F sahaja. Okey, kalau yang ni kalau kamu confuse, ingat balik yang Sarah dengan Ali ni. Tak ambil dah yang kat dalam ni, buang. Just ambil yang luar sahaja untuk gabungkan 2 buah rumah tu. Okey. Lepas tu, cikgu tahu dah kamu ni pandai ukur ni kan. Tapi cikgu nak bagi contoh lah satu contoh lah. Yang mudah je ni. Tapi cikgu nak tahu cara kamu kira. Sebab kamu sekarang ni kan darjah 5 kan. Okey, cikgu nak bagi contoh lah. Okey, maknanya tadi kamu masih confuse kan. Okey, cikgu nak bagi contoh satu mudah je. Yang ni kamu basic, kamu belajar dululah. Okey, yang ni 5 3 5
kena selalu ingatkan juga kan. Kalau tidak lupa kan. Tapi tadi cikgu pun tak ukur tadi, tapi betul lah apa yang kamu ukur tu. Okey. So jadi kita nak cari perimeter. Okey, ni cikgu nak ajarlah kamu. Yang ni yang basic. Lepas ni kita akan masuk yang gabungan yang payah sikit. Okey, yang ni adalah berapa? 5 kan? Untuk cari perimeter 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Jadi berapa ni? 16 cm. Jadi itulah perimeter ni. Yang ni untuk satu bentuk saja. Kamu dah belajar dulu kan? Darjah 4 kan? Okey, so sekarang ni kita nak masuk kepada perimeter gabungan dua bentuk lah. Dia macam lagi menarik lah. Yang ni cikgu nak bagi kamu ingat lah. Ni cikgu nak bagi kamu kira. Bukan kamu kira lah. Kamu apa? Nak bagi kamu explore sikit. Okay. Lepas tu kamu mesti selalu confuse kan dengan ni. Kamu tak masuk lagi yang cari perimeter kawasan berlorek. Yang ni baru basic perimeter. Okay. Yang ni cikgu nak ni yang susah sikit lah. Okay. Alright. Yang ni macam tak adalah susah sangat pun, tapi susah lah juga. Okay. Dia bagi macam ni tau. Okay. Kamu belajar kan? Ni tanda apa ni? Sama. Sama. Okay, pandai. Dia pun bagilah sini 8 cm. Satu je dia bagi. So macam mana kamu nak cari? Semua sama. Betul. Semua akan jadi Sama. 8. Yang ni 8, 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 8. Okay, lepas tu yang ni kamu nak kira tak? Tak kira. Yang ni pun? Tak kira. Tak kira. Yang ni? Tak kira. Yang ni pun? Tak. Okey, jadi kamu boleh buatlah sama dengan perimeter 8 campur 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 8. Nanti kalau dalam peperiksaan kamu kena tik tau. Sebab takut kamu tertinggal. Contohnya macam apa? Tak cukup 8 ke kan? Kamu kena ni lah. Tik lah yang ni dah, yang ni dah, yang ni. Lepas tu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih 1 pula dah. Okay. Jadinya kamu tambah semua ni akan dapatlah perimeter. Ini adalah perimeter gabungan bentuk 2 dimensi, 2D. Okay, perimeter di luar sahaja. Perimeter ni. Dia banyak lah ni gabungan bentuk. Kamu pun dah darjah 5 kan. Susah dah sikit. Okay. Lepas tu kamu, okay. Kamu dah tahu dah kan nak cari perimeter dekat mana kan? Kawasan mana tahu dah. Nak kira pun tahu dah kan? Tambah sahaja. Tapi kamu ni tahu-tahu sat lagi masuk dalam peperiksaan sama je lagi. Duk tak cukup 8 dah. Kira dekat sini lah. Kamu macam biasa lah. Okey, seterusnya satu lagi lah contoh cikgu nak bagi dekat kamu kan. Nak memantapkan lagi pemahaman kamu mengenai tajuk perimeter ni. Okey. Seronok sebenarnya belajar perimeter ni sebab dia macam seronok. Okey. Okey. Tadi kamu dah tengok video kan? Kamu dah boleh beza lah. Betul tak? Apa? Yang tu macam mana? Okey, satu bentuk lagi. Satu bentuk. Cikgu nak bagi kamu. Ini bukan bentuk 2D lah. Ini cuma nak bagi kamu tahu macam mana nak kira perimeter tu. Macam mana nak cari. Dia sebelum tu kena cari dulu. Betul tak? Okay, yang ni 14 cm. Yang ni berapa yang ni? Okay, yang ni 3.
6. Okey, biasanya kalau dalam peperiksaan dia akan bagi macam ni lah. Dia tak tulis lah semua, dia akan bagi apa, simboliskan dalam bentuk ini sahaja. Okey, jadinya okey, jom cari sama-sama lah dengan cikgu. Cikgu je duk cari ni. Okey. Okey, sini dia ada dua apa panggil ni, dua senggatan ni adalah 3 cm. Jadinya kat sini adalah 3 cm. Bubuh dalam kepala kamu, kalau ada tanda ni dia adalah sama panjang. Okey, kita yang ni pula, yang ni 6. So jadinya kat sini pun adalah 6. Pandai Hanis ni. Okey. Sekarang ni yang menjadi masalah. Oh, cikgu lupa satu lagi. Okey, sekarang ni yang menjadi masalahnya adalah berapa di sini, berapa di sini, berapa di sini dan berapa di sini. Berapa? Ni kita tahu dah. Yang ni kita tahu dah, 14. Kamu fikir sekejap. Sekejap lagi cikgu datang balik. Macam mana nak kira? Kat sini berapa? Cikgu bagi masa tadi sikit, berapa? Nak kira yang ni. Okey, mainlah cikgu ajar. Okey. 14. Okey, jadi pertama sekali kita kena tengok dekat sini dia bagi 2 tanda yang sama dengan sini. Maknanya dekat sini juga adalah 3. Pandai. Matematik ni kita kena explore. Dia sebenarnya senang. Dia semua dah ada, cuma kita kena fikir ekstra sikit dah. Sebab dia melibatkan melibatkan benda-benda yang kita perlu kira kan. Okey, jadinya ni 3. Okey. Lepas tu kalau dah dekat sini 3, dekat sini pun mesti 3 sebab dia ada tanda sama. Pandai Hanis. Okey, jadi kita dah tahu dah sini 6. Kan? Betul tak? Jadi kat sini berapa? Jadinya kalau untuk apa? Untuk sekali ni kat sini adalah kalau kira macam ni kan, nak bagi kamu nampak lah. Okey, semua ni adalah 14 cm. Okay, so sekarang kita nak tahu sini je berapa? 7. Macam mana kamu dapat 7 tu, Anis? Bagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab Okey, 14. Ini semua totalnya 14. Sini berapa? 3 cm. Yang ni berapa? 3 cm. Okey, so nak tahu sini panjang sini berapa? 7. 14 tolak 3. Berapa ni? Tolong kira, tolong cikgu kira. 14 tolak 3. 14 tolak 3. 14 tolak 6. 8. Betul? Betul ke? 8. So sini adalah 8. So kamu dapatlah cari perimeter dia. Jadinya 14. Cikgu ajar kamu cara tambah lah. Satu lagi kan. Kamu biasa boleh gunalah. Kalau kamu darjah 5 ada setengah tu yang macam dah advance. Kalau dah advance boleh je tambah biasa. Tapi kamu ni sebab darjah 5, cikgu showkan 2 cara lah. Tapi first kali lah untuk kamu tulis tu adalah cara pertama, 14 campur 3 tambah. Bukan campur, tambah. 14 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 8. Ni kalau dah macam, kalau kamu dah boleh kuasai betul-betul lah, tapi kamu dah darjah 5 ni, boleh buat cara macam ni, bentuk lazim tambah satu-satu lah. Kamu pun darjah 5 baru kan? Kalkulator tak boleh guna kan? Jadi bentuk lazim 14, letak tambah dekat tepi, campur, tambah 3. Berapa? 14 17. Okey, yang ni dah settle potong. Dah settle, dah kira
Okey, lepas tu tambah lagi 3. Yang ni, potong. Lagi kamu pergi tambah balik. 7 tambah 3 berapa? 10. Kuasa 1 dekat atas jadi 20. Okey, so sekarang ni, jadi sekarang ni ada lagi. Okey, ni 1. Okey, tambah lagi 3. 20. 3. Okey, 23. Okey, lepas tu cikgu sambung sini dah. Situ tak muat dah. 23, sini lagi 3. Jadi berapa? 26. Lepas tu tambah lagi sini 6. 6 berapa? 12. 12. Okey, naik satu dekat sini jadi 32. 2. Okey, ada satu lagi 6. Okey, tambah 6. 38. Okey, lepas tu lagi satu lagi 8. 8 berapa? 16. 16. 3 naik 1 dekat 1 naik atas 3 jadi 46. Jadi perimeter dia adalah 46 cm perimeter ni. Jadi cikgu lupa nak bagi tahu untuk kamu kira dalam bentuk lazim ni lah. Okey, untuk memudahkan kamu tadi cikgu just tambah je. Sebab kamu dah ajar 5, kalau yang dah advance tu boleh just guna yang tambah je. Lepas tu kamu potong lah. Untuk jalan pengiraan dalam peperiksaan kamu boleh guna dua-dua jenis. Sama ada yang ini ataupun yang tambah direct tu. Kamu boleh pilih lah kamu nak yang mana. Okey, kalau yang ni pun okey juga. Kalau yang tu pun okey, kamu just potong je lah. Takut nanti kamu terkira 2 kali kan. Okey, kamu dah faham kan apa maksud perimeter semua kan? Latihan pun dah jelas tadi kan? Hanis, apa yang kamu masih samar-samar dalam tajuk perimeter ni? Rasa dah boleh lah sikit-sikit. Boleh dah? Okey, so sekarang ni kita masuk kepada aktiviti. Okey, sepatutnya kamu kena berada dalam kumpulan, tapi tak apalah sebab kamu ada seorang je. So, kamu je lah yang akan buat. So, jadi cikgu akan bagi macam biasalah latihan kamu buat kat depan. Okey? Okey. Okey, kamu boleh kira dulu Hanis dekat kertas. Lepas tu boleh buat kat depan. Okey, cikgu bagi masa. Tak apalah, kamu seorang kamu boleh buat dululah. Lepas tu nanti mari buat kat depan. Nanti kita sama-sama semak. Okey, boleh buat. Hanis boleh buat kat depan. Lepas tu nanti kita sama-sama semak. Tak ada masalah, salah tak apa. Cikgu tak makan orang. Cikgu tak rotan salah pun. Duduk dekat tepi tu. Okey dah. Okey, mari kita bincang. Okey. Terima kasih Hanis kerana sudi buat kat depan. Okey. So kita tengok rajah ni. Okey. Perbandingan yang cikgu bagi tadi adalah yang tadi cikgu tak ada A, B ni kan. Yang tadi kan cikgu just tulis, tunjuk je bentuk. Tapi yang ni ada A, B, C, D, E, F, G, H, I lah. Okey, first, pertama sekali kita tengok dulu lah. Okey, yang Hanis buat ni adalah 15. Okey, 15. Okey. Biasanya kita akan tulis sini sebab tak boleh kan. Perimeter sama dengan barulah 15. Oh, Hanis tertinggal sentimeter. Tak apalah. Sepatutnya kena tulis 15 cm tambah 40 cm. Okey, yang ni betul lah. Okey, first kali kita pakai 15. Okey, 40. 15. 10. 10. 10.
10 ni. Plus 10 plus 15. So dapat jawapan dia betul lah. Hanis buat 15. Oh, Hanis tertinggal satu lagi 10. Okey. Jadinya 15 40 15 sebab itulah kena pentingnya potong. 10 cikgu bawa tambah, lepas tu 15. 45. Yang ni salah lah, jadinya 145 cm. Hanis kena buat banyak lagi latihan ni supaya tak tertinggal ni. Benda-benda macam ni je. Kalau subjek yang mudah-mudah ni, memang benda-benda yang kecil je pelajar akan buat. Lepas tu tak boleh markah lah dalam peperiksaan. Okey, dia dah buat dah 15, 40, 15, 10, 10. Okey, satu lagi cara yang tadi adalah buat macam ni dulu. Tak mau bagi apa tertinggal, iaitu dengan tulis macam ni. A ke B tambah B ke C tambah C D tambah D E tambah E F tambah F G tambah G H tambah H I tambah I A. Kalau kamu nak lebih ni, boleh buat macam ni, A, B dulu sebab kita nak clearance semua satu. Buat macam ni, lepas tu baru masukkan nilai. So nanti kamu takkan tertinggal lah. Okey, kamu boleh cek balik lah. A, B berapa? 40. B, C berapa? 15. C, D berapa? 15. D, E berapa? 15. E, F berapa? 10. F, G 10. So nanti kamu takkan tertinggal lah. Okay, kalau buat macam ni pun boleh, tapi takut tertinggal. GH pun boleh 10. HI 15. IA 15. So tambah belakang. Okay, so dapatlah 145 cm perimeter rajah ni. Tadi cikgu ni ni lah, maknanya kamu boleh kira dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara. Ada setengah tu dia suka buat, ada setengah tu dia suka buat macam ni. Ada setengah tu dia suka buat macam ni, ada setengah tu dia suka buat macam ni. Lepas tu ada setengah tu suka buat bentuk lazim. Tu semua berdasarkan kamu lah. Kamu nak buat macam mana, nak buat macam ni ke? Kalau macam ni lebih selamat lah. Maknanya kalau buat macam ni, kamu dah tertinggal dah 110. Tiba-tiba 35, rugilah. Kan? Maknanya kalau buat macam ni, kamu boleh cek satu-satu. Okay, A, B, B, C semua sampai balik ke A. So, kamu takkan tertinggal. Okay. Memandangkan Hanis ada salah ni, kita pergi satu lagi contoh. Inilah nak memantapkan kamu ni sebab hari ni objektif pembelajaran kita supaya kamu lebih jelas untuk menentukan perimeter gabungan bentuk dua dimensi dan mengira. Kamu mampu mengira. Okay, untuk kelas hari ni maknanya bukanlah saja-saja cikgu untuk lukis-lukis bentuk ni. Nak pastikan kamu tahu macam mana nak kira perimeter, nak ambil daripada mana, dan tahu nak ukur, tahu nak kira. Macam tu. Jadi cikgu bagi satu lagi lah contoh kedua. Contoh kedua ni mudah je lah cikgu bagi ya. Okey. Ni sekarang cikgu nak kamu buat mengikut yang cikgu ajar tadi. Yang baru je cikgu ajar, yang cikgu list kat bawah ni. Supaya kamu tak tertinggal A, B apa semua satu-satu. Okey, mari buat kat sini. Tak apalah, terus buat kat depan ni lah. Okey, untuk menjimatkan masa, terus buat kat depan. Mudah je tu. Inilah gabungan objek dua dimensi. Okey. C, D, okey. E, D, E.
Apabila kamu buat, kamu boleh tengok kan, apabila kawan kamu buat macam ni, jadi dia takkan tertinggal lah. Okay, kira satu-satu lah. Masukkan nilai. AB berapa? Lima. Okay, berapa jumlah dia? Okey, terima kasih Hanis. Okey. Okey. Jadinya sini kita boleh tengoklah, maknanya pengiraan Hanis lebih teratur, lebih cantik dan dia tidak tertinggal lagi mana-mana sebab dia buat benda ni. So mungkin cikgu akan sarankan kamu untuk buat macam ni lah, sebab kamu ni memang selalu cuai. So kamu kena buat macam ni supaya kamu tak cuai. Okay, so nampak ya, okay, kita bincang sama-sama lah. Kelas pun dah nak habis dah ni. Okay, AB 3, BC 2, C, D 5, DE berapa? 3, EF 5, FG 2, GA 3. So sama 23. Okay, pandai. Okay, maknanya objektif pengajaran hari ni apa? Berhasil sebab Hanis dapat kira perimeter gabungan dua objek dan dapat kira dan dapat mengenal pasti dekat mana perimeter. Dan yang macam cikgu ajar tadi, dekat sini ni kita tak kira lah. Macam ingat balik yang gabungan rumah tadi tu, dua buah rumah tu dia nak bergabung, so kat sini tak kira. Itu yang penting lah untuk gabungan dua dimensi ni. Just ambil ukur keliling sahaja. Okay, dah kita pun dah nak habis dah kelas. Lepas ni untuk kelas lain pula. Okay, jadinya cikgu ada sediakan latihan ni untuk kamu buat kat rumah. Jadi boleh buatlah dekat rumah sambil-sambil tengok TV tu. Lepas tu nanti minggu depan kita bincang. Okay, lepas tu untuk yang belum menguasai topik tu, okey, kalau yang belum menguasai tu macam cikgu ajarlah. Okey, jumlah perimeter ni ingat yang tu dulu. Perimeter ni adalah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Okey, unit ukuran perimeter adalah sentimeter. Dan maknanya jumlah panjang sisi yang di luar lah, dalam erti kata lain yang di luar sahaja. Kalau untuk objek 2D, untuk gabungan objek 2D lah. Kalau untuk 1D maknanya yang dekat luar sahaja. Dan semua panjang tu kena tambah. Kena tambah semua. Tambah, sebab itulah dia kata jumlah. Jumlah tu adalah hasil tambah, bukan hasil darab, bukan hasil bahagi. Tambah. Soalan ni memang, perimeter ni memang famous dalam peperiksaan ya. Untuk last kali lah cikgu dah bagi latihan ni, kamu boleh buat kat rumah sambil-sambil tu. Okay, ni Hanis boleh buat kat rumah. Dan untuk kita, yang latihan tu kita akan bincang minggu depan dalam kelas sebelum masuk tajuk area pula. Okay, ni kita dah cover dah perimeter. Jadi minggu depan kita akan belajar luas. Okay, jadi Hanis, boleh bagi tahu cikgu balik maksud perimeter. Apa dia maksud perimeter? Perimeter ialah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Okey, pandai. Unit ukuran perimeter macam mana? Sentimeter cm. Okey, pandai. Lepas tu kalau kita dapat ni, kita nak kira macam mana ni? 3 cm ni apa semua ni? Kita kena buat macam mana? Kena Tambah. Tambah. Jumlah ni adalah tambah untuk mendapatkan perimeter gabungan bentuk dua dimensi. Kita kena tambah. Okey, lepas tu kalau gabungan dalam gabungan tu, yang garisan tengah-tengah gabungan tu kita kena kira ke tak? Tak kena. Ni. Ni kena kira ke tak? Tak kena kira dekat luar ni sahaja. Dan perimeter ni juga adalah luas kawasan tertutup lah, yang tertutup. Maknanya kalau kita macam tadi lah, kalau kita lomba lari tertutup sampai balik dekat kita mula, bukan separuh. Maknanya kalau bentuk macam ni kita tak boleh kira lah perimeter. Okay? Kalau bentuk macam ni kita tak boleh kira lah perimeter. Kita kena kira kena cukup
satu bentuk. Jadi cikgu harap kamu faham dah apa yang dipelajari hari ni, dan Hanis pun dah boleh kira dah perimeter. Dia dah tahu dah kawasan mana perimeter. Jadi cikgu harap kamu faham lah apa yang dipelajari hari ni. Dan kamu kena ingatlah sampai bila. Satu lagi cikgu nak tanya. Kalau dia bagi bentuk macam ni, kalau disuruh ukur panjang ni, macam mana ni? Nak buat macam mana? Guna benang. Okey, guna benang. Tengok cikgu bawa benang satu ni. Untuk kamu. Okey, so jadi guna benang. Guna benang ukur tu. Lepas guna benang? Ukur dengan pembaris. Okey, pandai ukur dengan pembaris. Okey, latihan tu boleh buat dekat rumah. Jadi kita jumpa lagi minggu depan lah. Okey. Okey, itu sahaja. Okey. Itu sahajalah dia. Okey, dan satu lagi yang kawasan ni dia tidak dikira lah sebagai perimeter. Dia tidak dikira sebagai perimeter lah kawasan yang bercantum tu. Sebab ni kan objek 2D kan. So yang bercantum ni adalah tidak dikira, yang kena lah. Kita just ambil dekat luar ni sahaja. Tak apa, nanti kamu akan lagi faham lah lepas ni ya. Okey, setakat tu saja pengajaran cikgu hari ni. Harap kamu faham lah. Okey, itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Latihan jangan lupa buat. Okey.